Dia kalau ada borok 2-3 ekor tu boleh jadi macam tu. Kalau tak ada, tak. Saya jawab macam tu. Tu sebab Sultan Johor sampai sebut macam sangka buruk. Apa sebab? Kena jaga. Sebab bila kita sebut pasal integriti ni termasuk bukan hanya rasuah aja tau. Kekemasan, cara kita berkomunikasi, cara kita melaksanakan satu tugas, cara kita membahagi-bahagikan tugas. Itu sebabnya Lord Denning pernah menyatakan, justice is not only be done but must be seen to be done. Keadilan itu bukan hanya dilakukan, tapi mesti diperlihatkan yang ia dilakukan. Contoh menjadi seorang hakim. Saya jadi hakim, saya tengok ada satu kes mahkamah. Hakim tu dia berdiri kat tu, dekat dia masuk kemudian ada kes orang ni dakwa orang ni. A dakwa B. So hakim tu kata, saya mohon satu penangguhan kerana saya tidak boleh mengadili kes ini. Kenapa pula? Kerana suami saya ada kepentingan pada pihak pendakwa. Sebab suami dia mewakili pihak pendakwaan. Jadi dia mohon mengundur diri, ambil satu tarikh, dia kena ganti dengan hakim lain. Walaupun dia ikut prinsip asas, walaupun dia buat keputusan dengan tepat dan betul berdasarkan apa hujah disampaikan, tapi orang akan tetap cakap, memanglah suami dia belah sana. Orang akan cakap macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Haji Abdul Hamid selaku pemudah acara program kita pada hari ini. Seterusnya kepada semua yang hadir pada hari ini, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam hari yang penghulu segala hari, hari Jumaat yang mulia. Mudah-mudahan kita berada dalam majlis ilmu ini. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan bak kata orang dah lama tak jumpa. Katanya dah lama tak jumpa, nak sangat jumpa tapi duduk je jauh. Tu tak faham tu. Kan? Jadi banyak lagi tempat kosong. Meh. Okey. Jadi dalam kita hari ni, bila kita duduk dekat dalam dewan ni kan, dah habis dah. Orang sudut depan ni bukan suruh berburak dah, sudut depan. Sekarang kamu berburak lah kan. Dia nak ulas kat tu, dia duduk sini, duduk belakang, nak kat ulas tu. Tak payah ulas. Ada kosong ni meh. Nampak setan ada kat sini. Biar kita duduk dia lagi. Kan semayang tu rapat, rapat ni lagi. Duduk belakang. Master dah lah, buta kan tak nampak. Duduk belakang pula. Gabun. Koci nampak kan. Okey. Jadi bila kita duduk dekat dalam dewan ni, tak, boleh mula lagi kan? Tak boleh mula lagi dah. Boleh.
Dah, okey. Terima kasih. Bila ada dalam dewan ni, maksudnya kita semua ada kerja. Ada kerja maknanya ada tugas. Ada tugas. Kadang-kadang kita gemar, kadang menilai, kadang apalah kerja aku ni kadang. Ada orang cakap kerja aku ni biasa-biasa je. Kerja aku ni macam tak ada apa-apa lah. Malu kadang nak cerita kerja apa kadang. Ada setengah orang. Lepas tu, sebab apa keadaan menjadi macam tu? Rupanya Nabi dah ajar 3 perkara dalam hidup kita ni kalau kita tengok bab atas bawah. Yang pertama, jangan kamu melihat yang di bawah, yang di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Nabi kata. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Itu pertama. Yang kedua, Nabi juga sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Itu Nabi sebut. Dan begitu juga yang ketiga Nabi sebutkan tentang anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab kadang-kadang hidup kita tu contoh macam saya dulu pernah bertugas sebagai legal advisor, jadi pengarah undang-undang, merangkap penasihat undang-undang. Saya menjadi ketua pengarah ni, yang mana di bawah saya ada lebih kurang 80 lebih orang penguatkuasa. Saya ada 10 orang bailiff, saya ada 10 pembantu takbir, ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Jawatan ada, kerja pun elok, tapi masa tu cakap, aku rasa aku boleh pergi lagi baik lagi. Kita rasa macam tu. Sedangkan dah jadi pengarah dah kot. Orang nak jadi pengarah, jadi bos kan. Orang tabik kita masuk pejabat. Beriring, ada driver siapkan kenderaan rasmi. Kalau pergi meeting ada orang bawa. Kan, dah siap dah. Kalau tukang type kita cakap dia typekan, siapkan. Kalau kita ada urusan apa-apa tu, tolong ambil baju yang dah tempahkan tu, ada orang tolong ambil kan. Allowance telefon sebulan RM250 allowance telefon. Makna kalau call tu dah lah bil telefon tu unlimited. Tapi dapatlah 250 allowance telefon. 2 tahun sekali dapat allowance tukar telefon baru. Setiap seorang pengarah dapat 2,000 seorang peruntukan. Apa lagi nak? Tak, kita rasa kita boleh cari lebih lagi. Kita rasa macam tu. Contoh kalau kita sebut tentang kaya kan dalam hidup kita kan, sebut kaya. Kita kerja kadang-kadang ada, mungkin ada di kalangan kita rasa aku kerja kat sekolah mandu je. Institut memandu je. Mungkin macam tu kita rasa. Tapi habis nak kerja apa? Ada orang cakap, saya ni dia ketua, dia ni bos, dia pemilik kepada syarikat kenderaan. Dia jual kenderaan mewah contohnya. Berapa hasil sebulan dia boleh dapat? Oh dahsyat, berjuta-juta boleh dapat. Tapi dia kata, aku nak cari bisnes lain lah. Tak cukup lagi tu. Tak cukup. Itu sebab kita tengok ada orang dia bekerja dengan pendapatan dia berjuta sebulan pun ada. Berjuta sebulan. Macam Bill Gates. Bilion. Tapi kerja teruk juga sampai tengah malam tak balik rumah lagi. Lah, habis tak cukup kaya lagi ke? Kan? Jadi itu apa yang kita nak kejar dalam hidup kita sebenarnya. Dalam bekerja ni, satu perkara mungkin menjadi guru dekat apa? Menjadi guru memandu ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan betapa ada orang tu dia punya gembira lah dia dapat lesen tu. Bila dia lulus tu. Ya Allah, terima kasih lah. Dia cakap nganggur ngajar dia ni. Hal kita ni ngajar berpuluh-puluh beratus-ratus orang setahun kita ngajar. Kan? Mungkin kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa, tapi pada orang tu besar. Dan yang paling mahal tu bukannya kegembiraan dia tu. Yang paling mahal tu setelah dia gembira dia mendoakan kita. Daripada orang yang kerja jawatan tinggi menyumpah daripada pagi ke malam. Contoh kan. Mana kita tahu? Kadang-kadang orang tu duit banyak, kereta besar, tapi hutang dia berapa pula? Kita bil api, bil air kita 100 lebih. Berapa mahal sangat bil api, bil air. Bil api, bil air 100 lebih mahal. Orang tu beli 5,000 bil api. Kan? Jadi macam mana? Saya pergi kat rumah ada satu datuk ni. Datuk dengan datin. Dia baru pindah rumah. Saya tanya, mahal rumah ni tu?
Itulah nasib baiklah dia bagi kurang. Kalau tidak memang saya tak boleh beli rumah ni. Berapa dia bagi kurang? Alhamdulillah 5 juta. 5 juta harga rumah tu. Sebelum kurang tak tahulah berapa. Tu dah kurang tu 5 juta tu. Renovate sahaja. Renovate. Dia kata nasib baik renovate tak tinggi sangat. Berapa? 1,5. 1,5 dia kata. Saya kata takkan mungkin 1,500 renovate. 1,5 tu maknanya 1.5 juta. Barang-barang sahaja dalam rumah 3 juta. Saya duduk makan sup dekat dapur tu, tengah hirup-hirup sup, saya tanya tu, tengok lampu yang tergantung, agak-agaknya lampu ni pun mahal. Tak, lampu ni beli kat Republic Check lah. Ilaha illallah, saya kata. Lampu beli kat Republic Check, kita masih lagi heboh tukar mentol yang biasa tu kan. Terbakar tukar mentol. Berapa ringgit? Jadi nak bagi tahu keadaan macam mana cara kita memandang satu perkara tu penting. Kalau tanya saya rindukan saat kita adik-beradik kita dengan mak ayah kita makan kat atas tikar mengkuang. Saya rindukan saat tu tak payah fikir apa, fikir nak makan. Lepas tu berebut nak duduk sebelah arwah abah. Sebab rasa macam kita paling baik dengan abah kita. Lepas tu dengan harapan abah kena makan sikit-sikit ni, kerana lauk dia tak habis kita ambil. Ayam dia, ikan dia. Kalau dapat ayam dulu mewah dah. Abang yang sulung memang dia senang dapat kepak atau peha. Hari ni dia tak rasa dah sebab beli kat pasar raya tu memang dia jual peha je. Semua dapat peha. Kan? Dah bezanya dulu dengan sekarang. Tu sebabnya cara kita memandang satu perkara. Kalau kita pandang career kita tu dengan penuh rasa syukur, maka kita akan gembira dengan kerja kita. Dan kita akan jaga kerja kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan jaga amanah kerja kita. Kita takkan sibuk. Kita boleh cari part time. Buat kerja lain. Boleh, tak salah. Yang salah, cari duit tepi daripada kerja kita. Tu salah. Tu tak boleh. Uruskan lesen orang secara tipu. Orang tu tak lepas, kita bagi juga. Sudahnya kawan tu sondol orang sebab tak sepatutnya lulus, kita luluskan. Contoh, benda tu ada efek tak kita? Ada. Kesalahan yang dilakukan dulu. Habis kau ni tak ada lesen dengan Allah tak ada tanya. Kau tak ikut peraturan. Tak ikut. Kenapa kau tak ikut? Kau tahu tak ni salah. Aku tak tahu kenapa dulu cikgu aku yang cikgu mandu aja aku, dia kata tak apa. Janji lulus. Contoh lah kan. Macam tu lah. Jadi kita kena pandang macam mana. Macam saya tadi nak ceramah kan. Nak ceramah dekat Imkeda. Saya rasa saya macam biasa kat sini. Kan? Lalu datang. Alhamdulillah. Kita orang datang kena ikutlah adat tempat di sini kan. Kena ikut adat tempat sini. Kejap-kejap suruh parking belakang. Kejap-kejap suruh parking depan. Kan? Yang seorang suruh parking belakang ni macam tak boleh lepas Navara ni. Kata kan. Kan, lepas tu aku parking kat depan. Nanti takut terbabah kata Haji ni kan. Terbabah kan takut orang langgar. Betul juga. Sudah parking OKU. Buatnya orang viral kan parking OKU. Nak panggil penceramah top 5 Malaysia. Tapi parking pun tak siap kan. Macam mana? Contoh lah. Ni contoh. Tapi kita ikut adat tempatan. Jadi saya buat kenyataan terbuka. Dalam ni kalau ada yang nampak kereta saya dekat parking OKU, ini salahkan sekolah memandu sekolah mandu. Tak adalah. Jadi parking hari ni ramai. Nampak macam mana Jumaat memang ramai kan. Jadi apa pun kita ikut. Bak kata orang kat mana hanya menyalak kat situ biar awak manja. Maksudnya sesuaikan ikut adat resam kat tempat tu. Kan? Jadi makna kata hari ni kita sebab ada dalam institusi ni kan, sebenarnya yang paling penting sebenarnya kita kena faham apa juga career, termasuk Perdana Menteri, termasuk juga jawatan menteri, termasuk wakil rakyat, termasuk orang jadi ketua kampung, termasuk ketua lorong, jadi ketua pejabat, ketua rumah tangga. Semuanya ada peranan yang perlu dimainkan. Semuanya ada tanggungjawab yang perlu dimainkan. Jangan kita sibuk ni. Kadang-kadang yang heran Malaysia ni, kita tengok baru-baru ni saya balik daripada Indonesia. Selamat datang. Jadi macam datang saya pergi ceramah di Indonesia baru-baru ni. Saya ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya ceramah kat sana. Saya tengok tenang, relax, cantik. Saya terkejut tengok Jakarta cantik macam tu. Saya tak pernah pergilah. Waktu tu first time. Lepas tu esok tu nak pergi ke Bandung. Saya naik kereta api.
Okay, tapi saya nampak lah dalam perjalanan tu banyak poster-poster besar, banner-banner besar ni, gambar-gambar orang ni. Ada pilihan raya ke? Dia kata tak. Dia kata sekarang ni mereka tengah pesat, dia kata nak menjalankan untuk menentukan presiden yang baru. Sebab Bapak Jokowi berakhir termnya, ni penggal terakhir dia. Jadi sekarang ni tengah sibuk naikkan calon presiden yang baru. Jadi bila tengok bagus juga bila di negara-negara luar kan, Perdana Menteri macam di Britain pun dah naik Perdana Menteri baru. Kemudian di Indonesia pun nak naik presiden baru. Maknanya dia panggil dua penggal. Rasanya dah sampai masa di Malaysia pun kena buat macam tu. Sebab nak bagi dia appreciate jawatan dia tu. Takut dia rasa ambil ringan. Tak ada. Kena appreciate. Dua penggal cukup. Ini batuk lagi banyak daripada bercakap. Macam mana kau? Kan dah batuk kau nak lagi. Boleh lagi ni. Boleh apa? Apa? Kan saya itu satu. Nak ni contoh lah, nak bagi faham. Sebab tanggungjawab ni nak jaga masyarakat, nak jaga orang ramai, kebajikan orang. Jadi dia akan fikir dah, aku dah nak habis term ni, siapa agaknya yang layak gantikan aku. Macam tu. Jangan menongkat langit kata boleh. Kita pun tak tahu lah. Berapa lama lah dia nak jadi kan. Cukup lah bagi orang muda. Dan satu lagi, bila ada parti-parti baru dibentuk, orang membentuk parti baru, bagi tempoh matang 5 ke 10 tahun contohnya, baru boleh bertanding. Ini daftar 10 calon bertanding, apa halnya? Lagi satu bebas-bebas ni menyemak, tak payahlah kan. Memekak je. Kita sampai 10, ingat senarai checklist beli bawang, beli apa ke, checklist barang kan kadang. Sudahnya yang best Malaysia unik tahun ni. Malaysia unik. Dia pilih ni sebab tak nak ni. Orang ni pilih ni tak nak ni, tapi dapat duduk sekali. Bagus betul. Bagus betul. Kan, combo betul kan. Jadi tak apalah. Tapi itu dah tertulis. Tapi harapnya itulah, kita banyak belajar lah. Banyak belajar. Kan? Sebenarnya Tuhan tulis itu semua bersebab. Percaya pada hikmah. Ada hikmah. Sekarang dah masuk. Apa yang saya nak gambar di Indonesia, maknanya dia beria memilih presiden. Dah terpilih, cukup 5 tahun relax. Buat kerja masing-masing. Sudah. Jangan politik 24 jam. Pening kepala. Saya ceramah dekat Melbourne. Ni bukan cerita politik, nak cerita pasal isu integriti ni. Saya ceramah dekat Melbourne. Bukan Melaka yang Melbourne. Kau dengar tu. Jangan salah sebut ni Melbourne. Saya ceramah di Melbourne. Bayang tu Haji. Sampai dekat Melbourne. Yang menguruskan ceramah saya tu orang Singapura. Orang Singapura. Warga negara Singapura yang dah bermastautin di sana lebih 20 tahun. Yang datang dengan ceramah saya ramailah orang Malaysia kita yang kerja kat sana. Satu soalan yang Singaporean tanya saya, Ustaz, Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Malu ke tak kita ni? Orang tanya. Saya punya apa? Dia kalau ada borok 2-3 ekor tu boleh jadi macam tu. Kalau tak ada, tak. Saya jawab macam tu. Tu sebab Sultan Johor sampai sebut macam sangka buruk. Apa sebab? Kena jaga. Sebab bila kita sebut pasal integriti ni termasuk bukan hanya rasuah aja tau. Kekemasan, cara kita berkomunikasi, cara kita melaksanakan satu tugas, cara kita membahagi-bahagikan tugas. Itu sebabnya Lord Denning pernah menyatakan, justice is not only be done but must be seen to be done. Keadilan itu bukan hanya dilakukan, tapi mesti diperlihatkan yang ia dilakukan. Contoh menjadi seorang hakim. Saya jadi hakim. Saya tengok ada satu kes mahkamah. Hakim tu dia berdiri dekat dia masuk Kemudian ada kes orang ni dakwa orang ni. A dakwa B. So hakim tu kata, saya mohon satu penangguhan kerana saya tidak boleh mengadili kes ini. Kenapa pula? Kerana suami saya ada kepentingan pada pihak pendakwa. Sebab suami je mewakili pihak pendakwaan. Jadi dia mohon mengundur diri, ambil satu tarikh, dia kena ganti dengan hakim lain. Walaupun dia ikut prinsip asas, walaupun dia buat keputusan dengan tepat dan betul berdasarkan apa hujah disampaikan, tapi orang akan tetap cakap, memanglah suami dia belah sana. Orang akan cakap macam tu. Jadi makna kata, kita ni buat integriti ni keseluruhan. Kejujuran, ketelusan, keutuhan, kekukuhan. Saya ulang balik. Kejujuran, ketelusan, keteguhan, kekukuhan.
Empat nilai ini adalah merupakan maksud integriti. Dan dalam kamus Oxford memberitahu integriti itu adalah the state of being whole and undivided. Bersikap menyeluruh dan tidak pilih kasih. Itu adalah integriti. Macam tu kat dalam kita bekerja. Kita bekerja dengan baik untuk semua orang. Kalau tak betul kita akan tegur, kita perbetulkan. Ya, sebab manusia tak lari pada buat salah dan silap. Itu biasa. Dekat tempat kerja kita, tak ada siapa yang sempurna. Maka kalau kita diperbetulkan, kita tak kecil hati. Dan kalau kita nampak orang lain, kita dengan penuh lapang dada, lapang hati nak menegur orang lain supaya jadi baik. Itu saja. Itu yang kita kena faham. Ini kita tegur orang boleh, orang tegur kita tak boleh. Kan? Dan begitu juga dalam kita bekerja, turun naik itu biasa. Ujian dan dugaan mesti akan datang. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. So kena hadap. Itu biasa. Datang kerja, tiba-tiba anak sakit. Bila anak sakit, nak pakai duit belanja. Habis duit simpanan kita. Tiba-tiba kita pun mohon, aduh kenapalah hidup aku macam ni. Waktu time kita ada lebih, kita tak pergi tikai kan. Contohlah bila kaki tangan kerajaan baru-baru ni, bila Dato' Ismail Sabri Perdana Menteri yang lepas umumkan bagi mempertingkatkan prestasi penjawat awam, maka kita umumkan insentif sebanyak dia bagi penjawat awam RM700. Ada 3 respon penjawat awam. Respon pertama, baik tak payah, dia kata. Kalau setakat 700, tu orang yang pertama. Respon yang kedua, okey lah, daripada dulu 500 naik 200, okey lah. Yang seorang tu pula, berlari terus pergi ke mesin ATM cucuk. Tak ada pun. Belum lagi, baru umum. Tapi nak tunjukkan betapa excitednya dia nak duit tu, sebab dia dah janji dia nak tukar kasut sekolah anaknya yang koyak. Dia dah janji nak bawa family dia pergi makan-makan. Pada dia 700 tu besar maknanya dekat dia. Tu sebab kan, macam saya sebut tadi lah, persepsi kita. Pergi kat pasar malam dekat Ulu Langat, kan, Taman Sinanding, pasar malam yang antara yang besar lah, panjang lebar. Bila sampai dekat sana, ada satu orang lalu, mari, ini minyak wangi sangat mahal tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Biasa di pasaran harganya RM800. RM800 tuan-tuan. Hari ini saya jual harga terbaik tuan-tuan. Mari rapat. Hari ini RM500 tuan-tuan. Bukan tuan-tuan. Mari sini datang tuan-tuan. Ini harga minyak ni, minyak wangi ni sekali calit satu badan wangi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini memang terbaik tuan-tuan. Bukan hari ini turun 500. Bukan tuan-tuan. Hari ini 300 pun bukan tuan-tuan. Wah, berapa dia nak jual ni? Mari tuan-tuan, rapat tuan-tuan. Ini terbaik tuan-tuan. Ini sekali calit satu badan wangi dalam luar wangi tuan-tuan. Ini 300 tuan-tuan, kita turunkan 100 pun bukan tuan-tuan. Lah berapa dia nak jual ke tidak ni? 100 pun bukan tuan-tuan. Mari tuan-tuan, RM50 pun bukan tuan-tuan. Mari sini rapat tuan-tuan. Orang nak mula nak menumbuk ni. Betul ke tak betul? Hari ni daripada harga RM800 tuan-tuan, RM50 pun bukan tuan-tuan. Hari ni RM30 pun bukan tuan-tuan. RM10 pun bukan tuan-tuan. Ini nak mega ke tidak? RM10 pun bukan tuan-tuan. RM5 pun bukan tuan-tuan. Hari ni demi yang terbaik, dapat yang terbaik tuan-tuan. Hari ni RM1 pun bukan tuan-tuan. Datang tuan-tuan, rapat tuan-tuan. Ini 10 sen pun bukan tuan-tuan. Tapi hari ni saya jual dengan harga 1 sen saja tuan-tuan. 1 sen saja dengan syarat mesti ada duit 1 sen sekeping. Masa tu barulah kita tahu nilai duit 1 sen. Kita pun cari. Ataupun dia kata 5 sen lah. Kadang-kadang duit 5 sen tu kita tak simpan sangat dalam wallet kita kadang. Orang perempuan lah, dia ada bekas duit shilling dia lain. Kan? Kalau wan-wan dulu-dulu sini kan dekat dalam sapu tangan tu. Bang, nak tunjuk masa tu bernilai 1 sen. Bernilai 1 sen masa tu. Ya Allah, kenapalah aku tak simpan? Macam tu lah juga hidup kita. Jangan, Nabi kata apa? Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Orang bulan puasa, ingat tak kita puasa? Air kosong ni tiba-tiba nampak sedap. Dekat atas meja tu, kenapalah kau duduk depan aku time ni? Dia kata, aku puasa. Dia kata kan. Nak tunjukkan. Melainkan orang memang dah biasa, hari raya dengan hari puasa sama saja kat dia. Ada orang macam tu kan, bulan puasa dah ada dah pusat
pusat dia melaksanakan. Dia bukan marabbuka. Dia mari buka. Mari buka, dia kata kan. Jadi nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita, kita kena syukuri. Itu sebabnya hari ni kalau kita nak tengok, yang paling penting sekali kita nak capai adalah keberkatan. Bila sebut integriti ni bukan apa? Isu keberkatan rezeki. Begitu juga kita nak menguruskan masa. Dan begitu juga kita perlu mewujudkan hubungan yang baik sesama kita. Tentang hubungan baik sesama kita, cukup-cukuplah. Pilihan raya dah berlalu. Tak usah lagi dah. Menteri ni, menteri-menteri tu dengan ahli parlimen, dekat parlimen tu, tuan-tuan kalau pergi tengok. Saya dah tengok dah. Kemana elok dia duduk minum sama berpeluk-peluk, walaupun dalam surat khabar, dalam media sosial macam bergaduh tu. Elok dia makan. Wah kau balon aku bukan main, dah biasalah. Dia kata tu. Memang elok. Kita pula kat balai raya sampai baling-baling kursi. Dekat masjid sampai tak nak semayang sama dengan orang tu. Apa masalah? Cukup-cukup. Politik ni dah cukup-cukup politik. Dah, sudah. Kita pun memang nak selesaikan isu mandat. Sudah. Dah buat pemilihan. Sudah. Dah dapat yang itu. Sudah. Terima. Kita kena terima. Qada dan qadar Allah dah tulis dia. Orang dah terima. Yang ni lah yang terima dengan penuh lapang dada. Tapi kita dekat bawah ni kena tahu silaturahim sesama kita. Nabi ajar kita. Dia selagi mana di Islam, selagi mana dia taat perintah Allah dan Rasul, selagi mana dia tidak menentang Islam, selagi mana tu kita kena baik dengan dia. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia parti lain. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia tak, Nabi tak ajar. Sebab itulah pentingnya silaturahim. Yang menang tahniah. Yang kalah tiba-tiba menang pun tahniah. Kan? Yang macam menang tapi lepas tu kalah pun tahniah jugalah. Tapi janganlah kita sakitkan hati kawan kita. Apa perasaan kau bila dah kalah ni? Jangan macam tu. Jangan macam tu. Jangan. Itu kau cari pasal namanya. Tak, ni cerita betul. Hubungan kita sama kerja. Bekerja elok-elok. Sebab sampai satu tahap itu adalah tanggungjawab kita. Mengundi pemilihan dah buat. Sekarang kita pula dalam kerja kita. Teruskan macam biasa. Sebelum ni, bayangkanlah. Dah berapa kali pilihan raya dah jadi macam ni. Kan? Tak tahu siapa nak jadi ni. Seolah-olah mak bapak bercerai tak tahu kita dapat bawah jagaan siapa. Tak tahu macam tu lah. Tapi Alhamdulillah. Kan? Telah didamaikan oleh Jawatankuasa Suluh tu kan. Jadi kita ni kenalah baik-baik sesama kita. Bekerja elok-elok. Kan? Jadi, ukhuwah, hubungan baik antara satu dengan lain nak jaga, buang penyakit dalam hati. Penyakit yang kita kena buang pertama penyakit tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Ya? Orang perempuan? Ya, perempuan ya, faham ya? Jangan kita tamak-tamak. Jangan kita tamak-tamak ya. Lah, orang perempuan saya tanya, kongsi tak apa. Ya, betul? Orang perempuan? Betul ke tak betul? Faham ke tak faham? Setuju ke tak setuju? Alhamdulillah. Dia kongsi ni maksudnya, maksud kongsi ni kongsi rezeki. Kita sedekah, kita bertolak ansur. Kena terima. Sampai satu tahap benda dah berlaku. Kena terima. Baling-baling pisau, baling periuk tak selesaikan masalah. Dan orang lelaki kan, bawa-bawa tenang. Macam mana pun minta izin lebih baik daripada minta maaf. Minta maaf memang dah selesai, tapi belum selesai lagi bila orang tu mengamuk bagi sudah. Tak selesai. Sudahnya mana? Kan? Jadi tengok dia dah ulas sama dia, mak. Pantang bagi tajuk, mak. Berulas terus. Cuba dengar, fahamkan. Tak, tapi betul lah. Kalau kadang bila cerita pasal isu tu, kadang ramai perempuan marah. Cuba, benda tu hukum. Kita nak marah, jangan marah hukum, marah orang. Dia marah orang. Kenapa kita marah orang tu? Sebab orang tu merosakkan hukum.
Dia betul nak buat, kena mampu. Dah tak mampu, janganlah buat. Seorang pun tak terjaga, nak lebih. Betul tak? Pantang bagi peluang. Pantang bagi peluang. Itulah dia. Okey, jadi yang pertama dari segi buang perasaan tamak. Kedua, buang perasaan sombong. Jangan sombong-sombong. Tengok, kalau nak ikutkan senior, Tuan Haji Abdul Hamid kita ni, Tuan Haji Hamid ni, lagi senior pada saya. Dia lagi lama hidup atas dunia ni. Dia pengalaman, kawan-kawan dia pun ramai. Tak ada cakap lah, Tan Sri Datuk Sri berapa ramai kawan dengan dia. Yang ambil lesen dengan dia, yang nama-nama besar pun ramai. Tapi dia tetap humble cerita, dia minat kat saya. Silakan macam-macam lah, dia jack saya tadi. Tak, betul lah nak. Maknanya, adab tu. Tu cerita. Kita jangan koyok kita je. Tu sebab saya tadi mengenah diri parking jauh, tapi disuruh parking kat parking OKU. Kan? Ada. Jadi apa pun tu dia. Tu saya kata tadi, makna jangan kita sombong-sombong. Tak usah belakang sampai masanya kita sombong dengan orang tu, percaya sampai satu tahap kita akan ada urusan penting dengan orang tu. Allah akan jadikan keadaan tu macam tu. Sombong dengan pak saudara ni. Dia punya sombong, dia maki pak saudara ni. Rupa-rupanya lah nak nikah, itu pak saudara yang diharapkan. Oh, banyak berlaku dah. Hidup ni kalau tak sombong kan senang. Penyanyi tu hebat mana pun sampai masanya tak boleh menyanyi lah, berlakon. Yang berlakon tu pun mula jadi hero, lama-lama jadi orang gaji. Dulu heroin berlakon jadi orang gaji je fikir tu. Watak dia. Bukan selama-lama jadi hero. Rosyamno jadi bapak dah. Dulu hero Malaya tu. Jadi tiap minggu muka dia cara karamah tu, tak ada muka lain. Masa dia jadi hero. Sampai masa jadi ayah. Kita tak boleh nak nolak hakikat tu. Tu penyanyi yang top-top dulu tu. Sudahnya masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Napas dia tak sampai dah. Dulu not sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Kan? Iya, tu sebab orang minat pop ye dulu sampai sekarang. Tu sebab lagu pop ye dulu tak setinggi lagu sekarang. Dan lagu tu orang dengar sampai ke sudah. Nampak tak? Suzana. Nampak apa sebab tu? Ya. Arwah abah saya dulu tengok tape tu kan. Konsert Masih Ada Yang Sayang dulu kan. Tengok ramai-ramai. Ya, rupanya lagu dia memang syok. Dengar mula habis. Ya, tu sebabnya jangan kita sombong-sombong. Pegawai pangkat tinggi macam saya dulu, sampai masa saya ada kad pesara. Saya dah ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Saya bersara, umur saya masa saya bersara tu umur 38 tahun. Saya bersara. Punca bersara, itulah dia. Punca bersara dah tak tahu mana satu part time. Masa tu dah mula ceramah ke kerja. Sudah jadi pengarah pula part time. Apa hal? Ambil keputusan bersara. Cuma pencen tak dapat lagi lah. Saya akan dapat waktu umur 50, bergratuiti apa semua dapat lah, alhamdulillah. Sampai masa nak belagak-belagak sampai masa kan. Belagak, wah kau pangkat, kau marah, kau hamun orang. Sampai masa pergi pasar beratur. Sampai masa PKP nak masuk pasar raya beratur. Kau ingat kau hebat? Dulu bukan main lagi kau. Terus masuk. Assalamualaikum tuan. Masuk terus. Kau main lagi. Pergi immigration. Terus pergi counter je. Kan? Dia pengarah ni kena layan dia. Apa sah? Kenapa macam tu? Tak payah kan. Susah hidup macam tu. Saya dulu waktu saya jadi pengarah tu, kalau saya pergi makan kat kedai tu, lepas tu saya suruh toket tu kira. Dan toket tu tahu saya pengarah. Dia kata, tak apa. Bos, hari ni saya belanja. Memang aku takkan masuk dah kedai tu. Sebab kita tahu dia kalau sekali dia buat macam tu, dia akan buka cerita tu, dia selalu makan free kat kedai aku. Betul tak? Saya letak duit, saya letak berapa yang saya agak-agak RM20, RM30 untuk saya apa yang setakat saya makan. Saya tengok ni duit ada kat sini. Ada orang dia seronok makan free tu. Buat apa? Bukan kita tak boleh bayar. Tu hari-raya Cina. Cuba tengok berapa ramai orang Melayu Islam cakap dengan Cina-Cina ni. Tak ada 5 orang. Tak ada 5. Apa masalah kau? Kau lapar nak mampu, mana nak makan 5 orang? Kau pergi kat
Pakan batu 9 tu topi-topi jalan melambat, limau tu tak berbalik. Kau boleh minta dengan Cina tu, kau tak boleh balik sendiri ke? Berapa ringgit? Lama juga kau boleh beli. Kenapa kau nak letakkan nilai kau tu sehina, senipis kulit limau tu, Pak? Contoh lah. Pegawai kerajaan lah tu. Kan? Tak ada limau kata ni. Kau nak minta apa? Jangan. Bak kata orang, bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Mati kena baham harimau steady lah. Ni mati kena gigit anjing, melupur mati apa hal? Kan? Maksudnya jaga maruah kita. Tak adalah teruk sangat kita ni. Kan? Kita ada rezeki. Itu sebabnya Nabi cakap, memang betul Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga. Nabi sebut, maknanya tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu yang kita kerja sini. Ada yang kerja sini anak-anak dah besar-besar, dah berjaya semua. Ada anak-anak dah masuk universiti, ada anak-anak dah kerja, dah kahwin dah pun ada. Dah ada. Makna kata Allah lorongkan rezeki yang berkat untuk kita. Ada orang duit banyak, melempah ruah kereta besar, rumah besar, anak bangang melantun-lantun. Cakap tu orang tak, kalau kau faham, senang faham kan. Macam tu maksud dia. Apa sebab? Salah satu sebab mungkin kita kena semak balik keberkatan rezeki. Bukanlah kata anak bodoh ni, maknanya memang tak berkat rezeki dia. Tidak semestinya. Mungkin Allah tak bagi rezeki anaknya dalam bidang itu. Anaknya bagus dalam bidang kemahiran. Mungkin anak tu kadang-kadang ada seorang ibu marah anak ni, kau tengok abang kau lawyer, engineer, doktor, kau bodoh menyusahkan aku kat rumah ni. Akhirnya bila kita terlantar sakit, yang kita kata bodoh itulah yang bela kita. Suapkan makan kita, cuci berak kencing kita. Itu sebabnya setiap anak ada rezeki dia. Mengalir air mata mak. Kenapa mak? Kenapa mak? Banyak aku kutuk engkau dulu. Ni lama nak apa? Oh, nak jampu batu muah. Faham mana tu? Sepanjang jalan Langat ni ada banyak jambu batu, dah beli-beli. Kan? Tak, maknanya ada rezeki masing-masing. Itu sebab jangan kita kutuk anak kita. Jangan kita apa? Sebab semua ada rezeki dia masing-masing. Itu sebab kita kena percaya. Jangan kita sombong-sombong, belagak macam mana. Hebat macam mana pun dia. Dia nak bawa kereta besar macam mana pun, dia kena minta lesen. Nak dapat lesen nak macam mana? Dia kena belajar. Salah satunya kena datangkan imkedah. Macam bunyi satu penganas aku nampak nak bikin. Itu Al-Qaeda ya. Imkedah. Kan? Dia salah. Tapi betul lah. Itu sebabnya kita kena rasa bangga dengan kerja kita ni. Kita buat dengan yang terbaik. Dan yang ketiga, dalam hati selain membuang tamak, buang sombong, ketiga buang apa? Buang dengki. Jangan dengki-dengki dengan orang. Hidup tak tenteram. Dah tak ada benda lain nak buat. Nak mengonjolkan orang ni apa hal? Orang pagi-pagi elok makan silomak, kau tolan penyongek, kenapa? Orang makan silomak kat sana penyongek tolan dia tu yang aduh, yang benda tak puas hati dengan orang. Kawan tu naik pangkat kau marah, kawan tu beli kereta baru kau marah, kawan tu pakai motor baru marah, kawan tu kahwin baru pun kau marah. Dia dah lama hidup seorang, dapat bini. Apa masalah kau? Bini yang muda, Ustaz, biarlah muda. Kan? Untung lah dia. Macam tu cakap. Untung kau. Dapat bini muda, muka pun lawa. Dan hari-hari tengok muka bini dan tak boleh belah. Kan? Apa tak orang perempuan ni bukan tak lawa. Tapi gamar membangi muka dengan suami. Nampak lelaki pahal lah. Itu yang laki pagi-pagi dah sampai kat Institut Imkedah ni, pagi dah sampai. Pagi-pagi dah sampai sebab nengok bini orang lagi sesuai.
Dah. Dengar ni, dengar. Dah. Dah, saya cakap umum. Saya tak tunjukkan sesiapa. Orang tu datang awal memang sebab dia suka datang awal. Kan? Jadi itu dia, belajar bersyukur. Kadang-kadang betul suami kita mungkin tidak setampan Fatah Amin, tak sempat tampan Aaron Aziz. Isteri tidak secantik Nilofa Fazura Maya Karin, tapi syukur sebab tutup lampu sama. Nilofa tu pun tak ada mana tutup. Nilofa tu pun tak ada mana tutup lampu menyala muka, tak ada. Ayalah. Belajar syukur. Yang kedua, jangan sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Ni maksudnya, dengki itu sendiri, apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Dengki, apa maksud dengki? Ada orang cakap dengki ni iri hati. Itu perkataan seerti. Tapi maksud dengki, kalau kita boleh faham, insya-Allah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Dia contohnya, dia dapat kahwin. Kan kita kata, ni lah apalah, tak gunalah, ni semua dah pakai ubat guna-guna lah. Kita cakap dia. Tapi sebenarnya Allah izinkan dia kahwin. Itu kita kena faham. Itu bila Allah dah izinkan, kenapa kita ni seolah-olah tak boleh menerima kehendak takdir? Kena terima. Kena terima. Kan? So, sampai satu tahap, sampai satu tahap manusia ni dia boleh membunuh-bunuhan disebabkan penyakit hati. Dia boleh bunuh sebab tak puas hati tengok orang lain. Kadang-kadang dalam adik-beradik 10 beradik, 10 adik-beradik, ada 2 adik-beradik perempuan boleh saling dengki ni, perempuan dengan perempuan, dia bersaing. Sedangkan dia adik-beradik. Kadang-kadang manusia ni dengan orang lain dia boleh berlapang dada, dengan adik-beradik sendiri pun tak boleh kadang-kadang. Ada. Nah, itu sebabnya buang tamak, buang sombong, buang dengki. Hidup kita ni kalau nak selamat dunia akhirat, 5 perkara kena ada. Pertama, kena sabar. Dalam bekerja kena sabar. Sabar banyak. Macam-macam ragam kainah orang. Ada yang baran, ada yang mengeletar pegang steering. Pegang steering mengeletar dah. Matilah saya cik, matilah saya cik. Kan? Bayangkan, punya takut. Macam-macam orang kita jumpa. Kena sabar. Sabar banyak-banyak. Bila sabar ni kita akan percaya satu perkara tu adalah kebaikan ni. Kedua, syukur. Kerja kita dapat gaji 1,000 lebih, 2,000 lebih, alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Allah janji kalau kita syukur, Allah lipat gandakan lagi rezeki kita. Ada orang tanya saya soalan masa PKP tu, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Saya kata tu bukan salah alamat tu salah orang yang duduk kat alamat tu. Faham tak? Sebab kita jangan ingat rezeki ni dalam bentuk yang kita ingat. Rezeki tu duit, rezeki tu pangkat, tak. Rezeki ni luas. Contohnya, boleh duduk macam ni, tengok Samsul Debat macam ni, rezeki juga. Ada orang boleh duduk, dia payah nak bangun, sakit. Ada orang dia berdiri je, nak duduk sakit. Macam mana pula nak hidup, nak berdiri je? Seorang sepupu mak saya, di Dengkel, dia naik kenderaan, dia naik motor, dia nampak ada orang aksiden. Dia nak tolong aksiden, dia melintas jalan. Dia melintas jalan, nak tolong tu dia kena langgar. Dan bila aksiden 3 bulan dia tak sedar. Dan lepas dia sedar, badan, kepala, kaki dia semua nampak normal elok. Senyum elok semua. Tapi Allah tarik satu nikmat. Bila dia makan, lidah dia tak rasa apa-apa. Allah tarik nikmat rasa dekat hujung lidah dia tu, boleh rasa masam, masin, manis, tak ada. Dia rasa sama, telan aja. Dia rasa saraf dia rasa tu dah tak ada. Itulah kita cakap tu. Kita nampak kecil nikmat tu, tapi sebenarnya kita terlupa bersyukur. Kawan saya kena kanser, arwah dah. Cik Khairul Azli di Kelantan. Saya sempat ziarah dia waktu dia sakit dulu. Dia aktif dengan saya, masuk debat pidato dengan saya, pernah main bowling sekali dengan saya.
Pernah kita orang depak sama-sama. Lepas tu bila dia tiba-tiba kena kanser usus. Kanser usus, kanser perut macam tu. Bila saya pergi, dia tiba-tiba kejang tengah buat kereta, kaki dia kejang. Dia tak boleh sana dan kaki dia tak rasa apa. Lumpuh separuh badan. Dan bila hari-hari terakhir dia tu, dia tak rasa pun. Dia buang air ke dia kencing, dia tak rasa. Saya ingat ayat dia kata, mempesal sayang-sayang kita, dia kata, hargailah nikmat ketuk, dia kata. Nikmat boleh kentut tu, dia kata. Dia boleh tahu nak kentut, nak pergi apa, dia tak rasa lah, dia kata. Bayangkan. Benda ni lah sebenarnya kita kena renungkan. Contoh paling simple, kita tidur kat rumah. Allah uji hidung tersumbat sebelah. Tengok macam mana tidur. Aduh. Allah. Marah macam apa? Marah siapa? Bini dia kata. Marah siapa ni bang? Allah izinkan sakit tu kat kita. Tu sebab Nabi sebut, bila kita sakit ni, Allah sebenarnya nak cuci dosa-dosa kita. Bila kita sakit, Allah tarik 3 nikmat. Allah tarik 3 perkara. Pertama, Allah tarik kesegaran badan. Kedua, Allah tarik selera makan. Ketiga, Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila kita sembuh, Allah kembalikan kesegaran badan. Allah kembalikan selera makan. Tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebab dalam satu hadis Nabi sebut, seandainya kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Jangan cepat minta sembuh, sebab lagi lama kita sakit, lagi banyak dosa kita dicuci. Dengan satu syarat, sabar. Yang pertama sabar, kedua syukur. Yang ketiga kena ada apa? Hikmah. Percaya pada hikmah satu perkara yang berlaku. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam ni lah cawan ni kan. Cuba kita letak sesudu garam. Kita bancuh. Kemudian ambil sebaldi air. Kita letak kat sesudu garam. Kita kacau. Rasa-rasanya yang mana masin? Dalam cawan ke dalam baldi? Dalam cawan. Kenapa? Air sikit. Betul. Kalau dalam cawan masin sebab air sikit, tapi dalam baldi sebab airnya banyak, permukaannya luas. Tu sebab bila hujan datang dekat kita, lapangkan dada kita. Macam mana kita lapangkan space daripada cawan menjadi baldi, macam itulah lapangkan hati kita terima segala ujian, adalah hikmahnya. Agaknya Allah bagi aku sakit ni biar aku boleh rehat kat rumah kot. Macam tu. Biarlah nak buat macam mana, accident ni boleh lah menyebabkan aku rehat kat rumah. Dengan kaki yang terlunjur kan. Agak boleh aku rehat kat rumah. Selama ni tak tidur diam. Nampak tak? Kan? Itu semuanya antaranya yang kita boleh buat. Yang keempat, redha dengan apa juga yang berlaku. Bala dan musibah tu biasa. Kalau orang tu 40 hari berturut-turut tidak diuji oleh Allah, percayalah yang dia itu jauh daripada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Tiba-tiba balik tahu cawangan baru dibuka. Sabar. Cawangan pasar raya. Cawangan pasar raya baru dibuka. Sabar, jangan tergesa-gesa nak pergi membeli ya. Kan, tiba-tiba balik dapat tahu apa? Dapat tahu anak pula jatuh, kakinya berbalut bersimen. Sabar. Redha. Ya? Dan yang kelima, ni yang paling best sekali yang kelima ni. Yang kelima ni yang paling penting adalah ikhlas. Ikhlas ni nak bagi tahu kat semua, percaya cakap saya semua dengar, percaya betul, dengar apa saya cakap ni. Ayat ni paling penting kita ingat. Barang siapa yang mengharap kepada ganjaran manusia, dia akan kecewa. Percaya cakap saya. Aku harap dia boleh tolong aku. Aku harap dia boleh ni. Contoh tengok akhir ayat tu lah. Yang dikutuk-kutuk orang tu dulu, waktu dia berkuasa, apa orang buat dengan dia? Dia cakap, salam, cium tangan, berjilat ni. Oh, menyanjung, memuja, mengangkat. Berapa kali dah? Tengoklah berapa kali Perdana Menteri yang ada lah. Contohlah pada dulu. Waktu kawan tu berkuasa macam mana? Kan? Tapi bila orang tu tak ada kuasa, apa dia buat? Dia kutuk, dia maki, dia ni tak boleh pakai. Harap jadah semua, kepala bapak semua keluar.
Itu perangai manusia, itulah manusia. Tapi bila orang tu ada satu kedudukan, oh tiba-tiba dialah yang baik, dialah yang mulia, dialah yang boleh tolong kita. Tu yang sifat yang paling jijik lah pada manusia sebenarnya. Tu sebabnya hati kita ni ikhlas. Kita buat satu perkara bukan sebab manusia. Saya ada satu kawan saya ni, saya kenal, dia kontraktor besar, kaya raya. Ada 4 orang yang memang rapat dengan dia. Oh, kalau pergi bercuti, pergi dengan dia. Main golf dengan dia. Kadang-kadang nak beli baju sekolah ke pun, dia belanja ni. Tapi dia kena tipu, kontrak dia kena tipu sampai bankrupt. 4 orang dia buat tak reti je dengan dia. Itulah hidup manusia ni, saya cakap. Tu cakap dengan dia, itulah dia manusia. Bila bergantung, iman dia tu bergantung pada manusia. Itulah dia. Dah dapat dahan lain yang lebih kukuh nak berpaut, dia tinggalkan. Itu sebabnya fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Tanya Tuan Haji Hamid kita, tanya orang-orang lama lah, apa maksud teman sejati? Kita susah sama-sama, senang sama-sama. Dulu-dulu orang dulu berkawan tu. Kawan dia susah, dia nangis. Arwah Aziz Sata nak cerita balik pasal Piramli, dia boleh nangis tu. Sebab fikir kesusahan Piramli tu. Itu orang dulu berkawan. Dengar kawan tu sakit, cepat-cepat pergi. Kau sakit apa? Kenapa kau tak cakap dengan aku? Marah sebab tak cakap. Hari ni kawan-kawan sakit, kawan-kawan susah, tepuk tangan. Bagus. Pandan muka dia. Baru dia tahu aku siapa. Hari ni. Itu saya kata, kadang orang ni kena belajar istighfar. Astagfirullah, kenapa aku macam ni? Kenapa aku ni? Tanya balik diri kita. Saya bila tengok senario politik ni banyak lah kan. Mengajar kita tengok perangai orang ni. Orang ni dulu dia baik dengan kita, baik dengan ni, dengan orang ni. Tiba-tiba dia kawan tu jatuh. Dia tinggalkan kita ni. Pergi tempat orang ni. Ui, dahsyat betul. Itulah dia manusia. Nasia. Manusia ni masa perkataan nasia, insan, iaitu maksud dia lupa. Dia senang lupa. Kadang-kadang jangan cerita itu. Mak ayah dia pun dia boleh lupa. Ada orang macam tu. Saya pergi ke rumah orang tua-tua, macam tu dekat Sungai Sekamat. Dekat Kajang kan ada satu orang tua-tua. Saya terkejut, saya ingat dalam drama je. Rupanya betul. Ada seorang tu, menantu nak berniaga. Anak pujuk, mak boleh tak mak cagarkan rumah ni? Sebab ni abang nak berniaga, nak buat modal kan, nak berniaga. Dia kata, yelah, sayang anak. Turut cakap menantu. Tukar je nama menantu, belum berniaga lagi. Dah letak orang tua tu kat rumah orang tua. Pergi tanya. Bukan saya bohong, pergi tanya. Dekat je tuan-tuan ni, tempat ni. Dekat je. Setengah jam tak sampai. Pergi tengok. Yang seorang tu pula, letak mak dia. Mak, saya pergi tak lama ni. Saya pergi luar negara. Nanti lepas seminggu saya balik, saya ambil mak. Dah setahun lebih dah mak dia. Hari-hari kemah barang, anak tak jemput. Cek nama, nombor telefon semua. Semua tipu. Nama dengan nombor telefon tipu. Tu yang seorang pakcik tu. Keluar dengan tolak wheelchair. Keluar senyum. Khabar? Senyum je. Saya tanya, siapa tu? Dia tu, saya dengar dia punya profession dia tu, terkejut saya. Anak dia tak ada masa nak jaga dia. Dia dulu bekas imam besar dekat sebuah daerah di Melaka. Anak imam macam tu. Apatah lagi anak cikgu sekolah mandu. Dah. Dah kalau kita cakap macam tu, faham kan maksud dia? Anak imam tu. Tu sebab saya kata, tu sebab jangan bergantung pada manusia. Kita akan kecewa. Bergantung pada Allah, mudah-mudahan Allah jaga anak kita. Itu sebenarnya. Itu sebab kalau nak cari suami, kalau nak cari isteri, nak cari bakal suami, nak cari bakal isteri, carilah yang sayang pada Allah, cinta pada Allah. Tapi kalau pada Allah pun dia lupa, dengan kita lebih lagi. Itulah ayat dia. Jadi tu antara tanda-tandanya. Teman sejati makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi,
Ketenteraman jiwa semakin rendah. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tu dunia hari ini. Jadi hari ini dalam bekerja, macam saya kata tadi, ikhlas. Sebab apa? Kita buat ni daripada pagi-pagi dah datang dekat Imkedah ni, pagi-pagi datang, buka office, buat kerja, selesaikan masalah anak-anak yang nak belajar ni, dengan pelajar-pelajar memandu ni. Kita selesaikan kerja-kerja tertunggak kita, buat ikhlas kerana Allah, rupanya Allah balas. Itu yang paling baik sekali. Kadang-kadang apa yang Allah balas? Allah balas sihat. Allah balas anak-anak kita semua tak menyakitkan hati. Allah balas keluarga bahagia. Allah balas suasana tempat kerja seronok. Allah balas kitanya penyakit kronik tak ada sangat lah. Penyakit biasa-biasa je dah tua. Tu biasa. Banyak sebenarnya rezeki Allah bagi. Apa lagi rezeki? Rezeki jiran tetangga pun baik dengan kita. Allahu Akbar. Ada orang tu bergaduh je dengan jiran. Tu sebab Nabi sebut dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya kenapa? Siapa dia? Rasulullah. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Nak ukur iman kena tanya jiran. Bayangkan sampai macam tu sekali lah. Orang akan tanya kat kawan-kawan tempat kerja, dia tu macam mana? Dia okey lah, dia tu bagus. Dekat tempat kerja dia tak berkira sangat lah. Dia kalau minum-minum ke semua, dia rajin belanja orang. Ya ke? Nampak? Buka cerita tu. Kita pun tak sangka. Saya pernah buat lah team building. Untuk satu pejabat tu saya buat. Saya bagi dia seorang, ada 5 memo pad tau. Yang pad yang kecil tu, note yang kecil tu. Ambil 5 helai seorang, 5 keping seorang. Saya kata sekarang ni semua kawan-kawan pejabat ni. Sekarang ni tolong tulis surat terima kasih. Tulis simple je. Terima kasih kerana apa? Tengok siapa yang kawan-kawan dekat dalam ni yang pernah buat jasa dekat dia. Kecil-kecil pun tak apa. Terima kasih kerana ni, terima kasih kerana ni, terima kasih kerana ni. Tulislah. Maknanya masing-masing ada 5 peluang saja, 5 kertas. Akhirnya ada orang dapat sampai 15 surat dalam kelas tu. Ada yang dapat 10 surat, ada yang tak dapat langsung. Ada yang dapat 1. Dan yang tu 15 tu saya suruh dia baca satu. Terima kasih kerana dulu pernah tolong pinjamkan duit saya. Dia pun dah lupa. Sebab dia ingat. Yang kedua, terima kasih kerana dulu waktu saya sakit dia datang ziarah tengah-tengah malam pun datang. Terima kasih dulu pernah tolong foto state kan saya. Menangis dia tak sanggup baca sebab dia tak sangka orang ingat benda tu. Benda tu nampak simple je. Tapi itulah hidup kita. Ikhlaskan diri kita. Tentu ada ganjaran yang sedang menanti kita. Kan? Dan begitu juga kalau kita tengok dalam bekerja ni nak capai integriti, yang pertama kita kena ada disebut sebagai jujur. Jujur. Jangan tipu. Jangan tipu dalam bekerja. Jangan tipu klaim. Itu paling penting. Kedua, amanah kerja tolong jaga. Jaga amanah kerja. Jaga amanah kerja kita. Mana yang patut buat-buat, mana yang patut tinggalkan. Jaga amanah kerja. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain, maknanya daripada aspek superior dengan inferior, maknanya yang atas dengan bawah, dan begitu juga yang sama lain dengan kita pun kita kena jaga. Jaga hubungan satu dengan lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan. Tapi sebaliknya kita kena bekerja sama antara satu dengan yang lain. Ketiga, yang keempat, percaya pada hikmah. Aku kerja rajin-rajin, tak naik pangkat pun tak apa. Tapi ada hikmah. Mungkin Tuhan bagi keberkatan rezeki yang lain. Tuhan bagi anak-anak kita berjaya. Tuhan bagi anak-anak kita jadi pegawai. Tuhan bagi anak-anak kita berjaya. Tuhan bagi isteri kita, isteri yang soleh-solehah ni. Isteri ni dengar cakap. Jadikan isteri yang baik, isteri yang rajin masak. Penting tu. Orang perempuan sekarang malas masak. Malas. Sikit-sikit food panda. Sikit-sikit food panda. Yelah, saya tunjukkan yang malas. Yang rajin baguslah. Yang terasa kenapa? Kan? Betul lah. Dapat isteri yang rajin. Make up. Kat rumah pun make up untuk suami dia. Ini kena make up untuk orang lain. Untuk suami bersepah. Rambut kembang, baju binatang.
Dekat luar kamai ni. Besok seserbat datang ni. Malam tadi puas milih baju mana nak pakai ni. Nanti nak bergambar dengan seserbat kata. Saya bergambar dekat masjid tu, tak pandangan tua. Keluar pada telekung. Aku kata boleh tahan orang tua ni. Terkejut. Awak macam ni ha, dia macam ni. Bunyi dulu. Oi. Tak apalah, rezeki. Kan Tuhan bagi macam-macam. Kadang-kadang mungkin Tuhan bagi lain pula. Tuhan bagi apa lagi? Tuhan bagi anak-anak ramai. Ramai betul anak dia. Rajin betul. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Asal bagi salam, nyaut beranak lah. Yang seorang tu tak sempat bagi salam. Tepuk nyamuk, pap, beranak. Main. Ha, yang faham, tak faham sudah. Rezeki Tuhan bagi. Ada orang tu pula rezeki anak 2 je. Ada orang tu rezeki kahwin lambat. Lambat kahwin. Sebab jambatan tak sama. Ada orang jambatan tu pendek, cepat jodoh dia. Ada orang jambatan tu panjang, tapi bila kahwin, jodoh yang terbaik. Ada orang tu dah lah pendek, banyak kali pula tu. Ha, contoh. Ha. Contoh. Yang faham-faham. Abang siapa? Dia orang, dia tajuk-tajuk ni suka betul. Wah, tak adalah. Maksudnya, jodoh Tuhan bagi. Kadang-kadang, rahsia rezeki Allah bagi kita tak sangka. Tak sangka. Itu sebabnya kita kena jaga. Kemudian apa lagi? Seterusnya kebertanggungjawaban. Kerja kita ni jangan gemar menyalahkan orang. Kalau dah salah kita lah. Ini kita salahkan orang. Ni dia yang tak siap. Aku siap dah. Ni salah dia. Yang tak salah diri dia sendiri. Yang lain semua salah. Dia jadi macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Lembu kebau tak makan. Kenapa lembu kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Nampak Jadi secara live ni kita nampak guru-guru Imkedah ni lancar lagi lagu tu. Aku saja ya test beria aku jawab ni. Walaupun jawapan tu tak logik, ni ulang lagi tu. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil cakap. Cakap. Tak, tapi lagu tu memang orang dulu-dulu ajar sebab jangan salah kawan. Tapi akhirnya binatang yang paling bertanggungjawab adalah ular. Kenapa kau nak makan katak? 3 kali dia jawab sambil mata dia merenung kepada yang tanya dia. Memang makanan aku. Dan jawapan hujung dia tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Nah, memang makanan aku. Apa masalah kau? Bila kita mengaku salah, dah tak ada soalan lepas tu. Kenapa kamu tak siap? Okey, ni salah saya. Saya mungkin ada kesilapan pada pentadbiran saya. Mungkin ada silap sama tu saya buat dulu. Mungkin saya tak patutnya buat macam ni. Mengaku. Senang. Ni salah dia ni. Ni salah dia ni. Allah. Macam kempen Pilihan Raya lah. Ni salah kau ni. Ni salah kau ni. Cukup lah. Kau cakap. Tak boleh ke kempen kau beritahu aku nak buat ni. Sudahlah. Kalau bapak orang tu semua diusik ni. Betul kalau kita tengok di luar negara ni kempen, dia bercerita tentang apa dasar yang dia nak buat. Benda pertama dia buat. So kita boleh banding lah. Ini tengok siapa maki paling teruk sekali. Bukan itu akhlak. Bukan itu akhlak yang kita nak. Itu sepatutnya kita kena faham. Macam saya masuk pertandingan debat dulu kan. Sampai kebangsaan saya masuk debat. Satu, argumen kita fakta. Kenapa kita rasakan itu tidak akan berjaya? Kenapa? Kerana dasarnya lebih baik. Kita rasa yang ini yang sebenarnya. 3 pembangkit akan memacu ekonomi kita ke arah yang lebih baik ini. Oh, dia kata tak. Sebab apa? Sebab ni dasarnya akan menyebabkan negara kita rugi. Dalam tempoh jangka masa panjang, sebagainya kita tengok apa yang berlaku pada Greece. Apa yang berlaku pada negara-negara ni. Oh, kita pun cerita. Kita counter balik dengan hujah ni. Baru betul.
Itu yang kita nak. Saya sebagai seorang pendebat, saya rasa kecewa bila melihat kempen dijadikan medan untuk sebarkan fitnah dan nak memancing orang supaya percaya. Ini yang kita kena ubah sebenarnya. Persepsi itu sebabnya saya, kalau ada peluang bila saya bercakap, kalau tengok saya cakap, saya kritik. Dalam gelak-gelak tu kena. Betul. Pada saya, hujang dengan fakta. Beritahu apa yang betul, apa yang tak betul. Betul pandangan kita. Kalau ada rasa pandangan lain, bagi itu sepatutnya. Boleh betul. Kan? Ini bukan kita bukan cerita pasal politik, tapi kita secara keseluruhan dalam bermasyarakat. Dan begitu juga seterusnya. Jangan salah menyalah, tanggungjawab. Seterusnya apa yang kita kena ada adalah respon yang positif. Bila ada satu mulai hari ini kepada semua, dipanggil apa kalau guru-guru ni, cikgu sekolah mandu ni panggil apa jawatan ni? Kepada semua guru-guru yang mengajar. Hendak kepada semua pengajar pada mulai beberapa bulan hendaklah begini-begini. Tidak boleh lagi begini-begini. Hendaklah ni zab, tanda tangan zab. Siapa nama bos besar? Apa dah? Cik Hamid pun sign. So kita janganlah tak puas hati. Alah, susahlah, inilah, buat dulu sebab dia dah meeting dah sebelum nak keluarkan surat tu. Yang best tu, kau orang yang muda-muda ni buatlah. Akak dah nak pension. Ayat dia tu. Aku tak nampak pun dekat surat tu dia tulis kepada yang anda nak bersara tu abaikan. Tak ada. Biasa tak dengar ayat tu? Biasa kan? Kau orang muda-muda ni buatlah. Saya dah nak pencen. Tak ada. Semua kena buat. Respon mesti positif. Dan begitu juga antara akhir sekali, kita mestilah sentiasa istiqamah. Tak boleh hari ni rajin, besok malam rajin balik. Mesti konsisten. Mesti istiqamah. Datang awal setiap hari. Buat kerja. Kita kadang-kadang kita nak cuti. Tapi alasannya tak logik. Kenapa nak cuti? Urusan di bank. Cuti urusan di bank. Kau apa masalah kau kena bentang paper kat Gubernur Bank Negara ke sampai kau kena cuti? Wah, pergi bank kena sign dokumen aja kadang. Pergi bank nak keluar duit aja, itu je, tapi sampai minta cuti kenapa? Kadang sampai satu tahap bila kita cuti, kalau macam ni baik aku kerja. Tiba-tiba lah rasa baik aku kerja. Cuti ini satu keistimewaan, bukan satu hak. Itu sebabnya bila kita minta dekat bos kita, kalau bos tak luluskan itu hak bos. Kita tak layak nak kecil hati pun. Itu sebab kita minta dengan dia. Kalau tu hak kita, tak payah minta, cuti je. Esok saya cuti, jaga pejabat. Berani je tu. Tak berani kan. Kenalah minta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. Sebab yang paling penting, ingat tak Nabi sebut Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Ingat tu. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan yang ketiga Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup lagi. Susah hidup dia macam tu. Dan yang keempat, jadilah manusia yang bersyukur. Manusia ni tak bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada dia. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tapi tak. Sebenarnya apa yang kita ada hari ini bukan hasil usaha kita, tapi apa yang kita ada hari ini ada sebabkan Tuhan izinkan. Dalam pada kita duduk ni, kita ada kerja. Orang kat luar sana bawa file folder, tengah sibuk nak cari kerja pun. Kerja pun tak ada. Jadi, saya rasa cukuplah sekadar itu. Sebab saya faham, walaupun kita kena sampai 11.30, sebab saya yakin, sesi fotografi akan makan masa yang sangat lama. Jadi makan lagi, makan lagi. Jadi makan pun dah siap. Maka bila makanan dah siap, makruh camah lelama. Jadi apa pun saya ucapkan terima kasih. Bak kata orang, hidup kita ni, saya dah pesan juga satu, hidup jangan nak kerja kaya. Sebab takkan cukup. Hidup jangan nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia. Pada satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kejarlah bahagia.
Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyemput hari ni rasa nak junjung.